Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tengok dulu macam mana dapat saya dapat. Okay, Alhamdulillah sementara saya menunggu dah 5:30 nak balik ni. InsyaAllah ambil masa dan ruang. Ingin saya mengajak tuan-tuan perempuan. Saya nak kongsi sikit berkenaan tentang apa itu psikoterapi, apa itu bimbingan, apa itu kaunseling, apa itu konsultasi. Jadi seperti biasa, insyaAllah tuan-tuan perempuan, bagi memberkati pertemuan kita pada petang ini, kita mulakan dengan kitab ni Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey. Masuk ke tak masuk lagi ni? Wah, masuk macam ni pula. Dapat macam ni pula. Oi, spek lagi. Okey, macam-macam juga cahaya bersinar. Okey, ini bintang kosong. Apa benda ni? Ada macam-macam juga Oi. Okey. Kita buat macam ni Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada petang ni insya-Allah saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dapat ni. Macam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berkongsi tentang apa itu yang dikatakan tentang psikoterapi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, psikoterapi. Apa itu psikoterapi? Apa itu bimbingan? Apa itu kaunseling dan apa itu konsultasi. Jadi tuan-tuan perempuan, saya DDMZ Dr. Muhammad Zaliman Zahir merupakan pegawai psikologi dan juga merupakan kaunselor berdaftar. Dan pada petang ini insya-Allah saya ingin berkongsi satu pendekatan atau satu definisi apa yang dikatakan sebagai psikoterapi. Jadi tuan-tuan perempuan boleh tanya apa-apa soalan tentang kaunseling ataupun motivasi ataupun sebagainya. Okey. Berbalik kepada psikoterapi. Apa itu psikoterapi? Okey, psikoterapi ni boleh katakan adalah dia didefinisikan sebagai sesuatu rawatan psikologi. Rawatan yang mana ia berkisar kepada rawatan yang berkait dengan kesihatan mental. Apa tujuannya? Kalau kita tengok balik dalam psikoterapi ni, okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena lihat perbezaan antara psikoterapi, perbezaan dengan kaunseling, bimbingan, konsultan dan sebagainya memang agak banyak perbezaannya. Antaranya kalau psikoterapi dia kebanyakan mendapat rawatan di hospital, especially dari segi aspek kesihatan mental. Dan di sini kalau kita tengok balik, siapa yang menjalankan psikoterapi itu? Siapa yang menjalankan psikoterapi itu? Of course lah, tentunya adalah pakar dalam bidang perubatan, pakar psikiatris, individu yang mahir dalam bidang kejiwaan. Okey. Jiwa ni bermaksud psikologi ni bermaksud psiko ni kajian, logis ni kajian tentang jiwa. Okey. Dan bagaimana seseorang tu nak menjadi sebagai seorang psikoterapi? Of course lah dia mesti kena ada ilmu yang mana ilmu dalam bidang psikologi. Aspek psikologi macam mana? Psikologi klinikal, yang mana psikologi klinikal ni melihat aspek pembawaan perawatan jiwa manusia. Dan biasanya klien yang berurusan dengan psikoterapi ni adalah kategori klien yang mengalami tekanan ataupun
gangguan aspek mental. Biasanya yang berhadapan dengan OCD, yang berkait dengan bipolar, yang berkait dengan kalau kita katakan aspek skizofrenia pun dia perlu untuk kendalikan daripada aspek psikoterapi. Dan di sini juga kalau kita lihat balik, hari ini ramai orang berhadapan dengan isu kesihatan mental. Dan berbalik pada kesihatan mental ni, sudah pastinya ramai orang berhadapan dengan dilema ataupun isu, yang mana isu yang paling ketara sekali adalah tekanan yang melampau diakibatkan oleh faktor fenomenanya. Contohnya tak dapat kawal emosi, tak dapat kawal kemarahan. Dan bila tak dapat kemarahan ni, apa yang dia buat, dia akan buat tindakan yang lebih di luar jangkaan. Sampai satu peringkat kalau dia depression ni adalah tekanan yang melampau sampailah melibatkan dia rasa keinginan untuk suicide ataupun keinginan untuk nak bunuh diri. Dan biasanya tempat psikoterapi ni adalah di bilik khas, yang mana bilik itu adalah yang boleh kata bilik yang selamat, settingnya dapat terkawal dan sudah pastinya dia terhindar daripada apa-apa risiko, khususnya melibatkan benda-benda yang agak bahaya. Ini yang dikatakan aspek psikoterapi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini yang kita tahu sebagai aspek psikoterapi. Kalau tengok baliklah pada bimbingan. Apa itu bimbingan? Apa itu counselling? Dua terms yang berlainan tuan-tuan dan perempuan. Bimbingan ni boleh katakan kita penggerak. Bimbingan ni lebih pada kita arahan. Bimbingan ni lebih kepada apa? Memberi nasihat. Manakala kalau kata counselling lebih kepada mendengar. Based on pada empathize, empatinya. Dan tujuan bimbingan ni adalah untuk kita memberi satu membimbing individu yang memerlukan ke arah yang kestabilan berbanding dengan counselling. Counselling ni membantu individu memahami diri dan alam sekitar, sekelilingnya. Jadi dua terms yang berlainan. Dan kat sini tuan-tuan perempuan, kita lihat balik bimbingan ni merupakan seseorang yang mempunyai daya keupayaan untuk membimbing. Itu adalah bimbingan. Manakala kalau counselling mesti dilakukan oleh kaunselor yang berdaftar, kalau di Malaysia berdaftar dengan lembaga kaunselor Malaysia. Kalau kita nak tengok membezakan antara bimbingan dengan counselling, bimbingan ni sesiapa saja pun boleh jadi pembimbing. Jadi bila kita sebut aspek motivasi lebih kepada bimbingan, manakala counselling lebih kepada aspek apa? Menghayati, ekspreskan apa yang disampaikan oleh klien. Dan pada masa yang sama, kalau counselling lebih kepada persetujuan bersama. Persetujuan bersama adalah klien meluahkan isu dan kaunselor mendengar dan memberi tumpuan. Kalau kata bimbingan lebih kepada apa? Kita suntikkan semangat. Bimbingan ni bila kata kita lihat balik seseorang tu berhadapan dengan orang cakap apa? Tidak bermaya ataupun saya rasa bosan. Macam mana kita nak bimbing dia supaya dia lebih bermotivasi? Itu adalah bimbingan. Jadi tuan-tuan perempuan, kat mana tempat dia yang sesuai? Bimbingan boleh dilakukan di mana-mana tempat. Kalau counselling mestilah dilakukan di bilik khusus dalam aspek merawat counselling. Jadi kat sini kita lihat balik dalam prinsip bimbingan dia ada prinsip. Counselling pun ada prinsip. Apa bezanya prinsip antara bimbingan dengan counselling? Prinsipnya adalah kalau berbimbing ni lebih cenderung kepada memberi nasihat, memberi arahan atau memberitahu supaya seorang tu dapat mengawal emosi, memberitahu seorang tu dapat melakukan suatu perkara yang lebih bermotivasi. Itu adalah prinsip bagi bimbingan. Manakala kalau counselling, prinsipnya adalah mempunyai saranan. Saranan yang bagaimana? Apabila seseorang tu berjumpa dengan kaunselor dan klien akan meluahkan apa yang berhadapan dengan isu ataupun dilema. Dilema karakteristik lah yang dihadapi, dan saranan yang ditetapkan oleh kaunselor dengan klien adalah persetujuan bersama. Sebagai kaunselor, apa yang dibicarakan oleh klien tidak boleh mendedahkan kepada orang lain. Dan especially sebagai seorang kaunselor, dipegang pada etika di bawah atas 580 bahawa klien ini perlu untuk kita bantu. Berbeza dengan bimbingan, dia bantu juga, tetapi dia lebih kepada arah nasihat. Itu adalah bimbingan. Tuan-tuan dan perempuan, ada 3 tips atau 3 perkara ataupun definisi yang saya huraikan di sini. Jadi satu lagi, apa itu konsultasi? Siapa itu konsultasi? Jadi kita sentuh aspek psikoterapi. Psikoterapi adalah orang yang merawat aspek psikologis.
Bimbingan adalah sesiapa saja boleh jadi pembimbing asalkan dia mempunyai motivasi yang tinggi, mempengaruhi orang untuk menjadi orang yang lebih baik. Itu adalah bimbingan. Manakala kaunseling lebih kepada persetujuan bersama di antara kaunselor dengan klien untuk mencapai persetujuan bersama. Dan kalau kata konsultasi, siapa konsultasi itu? Konsultasi adalah berupa runding cara, konsep. Konsep ni lebih kepada aspek, nak kata nasihat tak nasihat, tetapi aspek kepakarannya. Kat sini dia nyatakan, okey, definisi bagi konsultasi ni merupakan satu perbincangan, okey, antara orang dengan matlamat untuk mencapai persetujuan mengenai sesuatu isu. Contohnya bagi seorang konsultan, dia nak membina, okey, kalau saya dulu pengalaman saya, okey, di bawah DHEIA lah, Detail Health Assessment, Impact Assessment di bawah NIOSH. Apa yang kita lihat, untuk kita nak membangunkan satu projek, dia mesti kita ada mitigationnya. Kita perlu melihat dari segi aspek impact, EIA, Environmental Impact Assessment, penilaian terhadap assessment, keberangkalian, kemudaratan yang berlaku di suatu tempat. So, konsult ni dia akan melihat dari segi aspek apa kesan jangka 5 tahun, apa kesan jangka 10 tahun. Jadi dia akan melihat dari segi aspek imbal balas, dan dia mensasarkan kepada assessment yang telah dilakukan. That's why konsult ni adalah orang yang perunding, yang bertauliah. Okey, dan kat sini tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang boleh menjadi seseorang itu sebagai konsultan? Individu, okey. Individu yang menjalani sebagai aspek konsultan ni adalah seorang yang pakar dalam bidang. Pakar yang bermaksud, kalau dia contohnya dalam bidang engineering, dia pakar dalam engineering, dia boleh menjadi konsultan dalam engineering, dan konsultan dia tu adalah berkaitan tentang kepakaran apa. Contohnya dia pembuatan perabot. So perabot itu adalah konsep pada bidang dia. Macam tu juga kalau kata counselling. Counselling untuk menjadi kaunselor perlu mempunyai tauliah. First sekali adalah tauliah, kedua adalah pengalaman, ketiga adalah ilmu pengetahuan, dan yang penting sekali adalah dia mempunyai satu kepakaran khusus untuk menjadi konsultan. Okay. Di sinilah yang saya katakan, dalam prinsip sebagai konsep ni adalah dia menawarkan matlamat penyelesaian pengalaman mengikut sistem saranan. Okey, tuan-tuan perempuan, ini antara topik yang saya kupaskan pada petang ini. Okey, ada masa 15 minit lagi untuk nak punch card. Tapi apa yang penting sekali, tuan-tuan perempuan, saya mensarankan tuan-tuan perempuan, kalau mendapat satu penawaran ataupun perkhidmatan daripada kepakaran psikoterapi, bimbingan, kaunseling ataupun konsultan, rujuklah kepada orang yang lebih pakar, khususnya latar belakang pengajian, mempunyai sertifikat yang ditentukan, dan seorang yang mahir dan pengalaman dalam apa jua bidang yang diceburi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya ingat itu saja yang saya nak kongsikan pada petang ini, dan insya-Allah ilmu yang saya ada, sedikit ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya perolehi sepanjang tempoh dalam bidang kesihatan, dan juga dalam tempoh dalam bidang psikologi dan juga kaunseling. InsyaAllah saya sentiasa untuk menambah baikkan dari segi aspek perkhidmatan, mutu penyampaian, dan yang paling penting sekali adalah bagaimana saya sebagai seorang kaunselor berusaha insyaAllah untuk membantu mana-mana klien yang memerlukan perkhidmatan pertolongan daripada saya di DMZ. Dan juga apa jua keadaan, insyaAllah kita terus membantu masyarakat yang memerlukan perkhidmatan kaunseling kita semua. Jadi tuan-tuan perempuan, saya menyarankan tuan-tuan perempuan, saya berhubung kawan-kawan saya daripada kaunselor-kaunselor yang berdaftar, dan kita menganjurkan banyak bengkel atau khusus supaya tuan-tuan perempuan dapat lebih mahir, dapat ilmu. Bagi kaunselor, hadirlah bengkel, hadirlah khusus, dapat dan mantapkanlah dari segi ilmu dan juga skill dalam mengendalikan sesi kaunseling. Manakala kalau klien, dapatkanlah kepakaran daripada kaunseling bertauliah. First sekali kaunseling bertauliah. Yang keduanya, yang penting sekali adalah tanya latar belakang. Kalau dia ada lesen, okey, minta nombor lesennya. Itu yang penting sekali. Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan perempuan, apa jua keadaan, luahkanlah isu ataupun sebarang dilema kepada individu yang dipercayai. Dan bagi saya lah, apa yang dipercayai ini sebenarnya kita melihat dari segi aspek pada diri kita, tetapi saya tekankan sekali lagi sebagai kaunselor yang mengamalkan aspek spiritual, apa juga kita lakukan,
kita mesti kita tanamkan satu, bersandar pada Allah SWT. Apa juga keadaan, hidup kita diteruskan, tetapi pada masa yang sama, kita berhadapan dengan apa-apa isu, kita kena ingat satu saja. Apa juga keadaan, kita ada Tuhan. Kita ada Allah. Yang penting sekali, yakin bahawa Allah sentiasa memberi kerahmatan kepada kita semua. Okey, tuan-tuan dan puan, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di ruangan kaunselor Dr. Muhammad Zahrin di DMZ IMC. Alhamdulillah Rabbil Alamin.